Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat-nikmat, seterusnya nikmat sihat kepada kita, yang mana dapat kita pada hari ini untuk meneruskan siri pengajian kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati secara online, yang mana pengajian tetap akan kita teruskan walaupun kita tidak dapat bersama-sama bersua muka secara berdepan. Walau bagaimanapun kita tetap akan meneruskan siri pengajian kita di surau kita, surau Ikhwanul Muslimin dan juga surau Al-Ikhlas, di mana kita pada muka surat halaman 30 pada baris yang ke-6 dibilangkan daripada bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma', melainkan pada 6 tempat diharuskan padanya pada 6 tempat itu mengumpat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbicaraan kita iaitulah berkaitan dengan sifat hati. Sifat hati yang mana sifat hati tersebut sifat hati yang mazmumah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita jauhinya, yang ialah di antaranya sifat suka ataupun berahi, sangat-sangat suka ataupun berahi tamat kepada berkata-kata. Yang mana tak kala seseorang itu bersifat dengan sifat tersebut, maka bermulalah anggota lidahnya untuk senantiasa bercakap. Tak boleh nak duduk diam. Tengok orang duduk seorang, dia nak bersembang. Tengok orang free, orang tak buat apa-apa, dia nak pergi bersembah. Kerana apa tu? Lahirnya percakapan, iaitulah daripada sifat hati seseorang tadi, yang gemar, tamak, suka kepada berkata-kata. Lalu yang menjadi satu kesalahan ialah apabila timbul perkataan-perkataan daripada lidah kita yang dilarang oleh Allah. Maka inilah yang dicela. Apabila timbul perkataan, apabila kita bercakap banyak,
maka akan timbul terkadangnya perkataan-perkataan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala larangkan kepada kita, yang menyebabkan binasa kita di akhirat, menjerumuskan seseorang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali berpesan agar seseorang menjaga lidah. Jaga lidah tersebut. Sekiranya maknanya tidak ada yang penting, baik kamu diam. Baik kita berada dalam keadaan tak bercakap, daripada kita bercakap perkataan-perkataan yang akan membinasakan lidah kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kebinasaan lidah yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Terlalu banyak. Maka di antaranya disebut di dalam kitab kita ini, iaitulah berdusta. Terkadang kita akan berbohong manakala kita bercakap. Bercakap, terkadangnya terjerumus kepada konteks pembohongan. Maka pembohongan, bercakap bohong, menipu, berlawak merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadangnya juga apabila kita banyak bercakap, membinasakan lidah kita ini dengan cara mengumpat. Begitu juga berkelahi. Begitu juga terkadangnya kita memuji seseorang, tapi pujian tersebut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat banyak kebinasaan yang akan menyebabkan kita ke dalam neraka Allah dengan asbab lidah tersebut, yang lahir daripada kita tadi bersifat dengan sifat suka, berahi, tamak, gemar kepada berkata-kata. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbincangan kita yang lalu iaitulah berkaitan dengan mengumpat. Yang mana mengumpat ini ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebut satu-satu perkataan kepada saudara kita, yang mana perkataan tersebut saudara kita apabila dia dengar ataupun dia tak dengar, perkataan itu benci ia. Itulah nama mengumpat. Satu perkataan yang kita sebut, takdirnya orang dengar, benci. Saudara kita dengar, marah. Ataupun dia tak dengar, maknanya perkataan tersebut kita lontarkan di belakangnya, bukan di hadapannya. Tapi kalau dia dengar, dia marah. Apatah lagi secara berhadapan. Maka inilah yang dikatakan dengan mengumpat. Yang mana pengarang kita mendatangkan beberapa dalil-dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan kecelaan mengumpat, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keharaman mengumpat. Larangan pada agama kita iaitulah mengumpat. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Mengumpat ini haram dengan ijma'. Yakni ijma' ulama'. Sebulak suara ulama' menghukumkan mengumpat ini ialah haram. Dan keharaman mengumpat itu juga ialah haram yang dosa besar. Minal kabair. Maka ijma' ulama' mengatakan mengumpat itu haram dengan dalil-dalil yang telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Melainkan, yang ni maknanya tidak haram. Melainkan pada 6 tempat. Melainkan pada 6 situasi. Dalam 6 konteks. Maka 6 konteks ini tidak haram. Diharuskan padanya pada 6 tempat ataupun 6 situasi ini diharuskan mengumpat. Setelah mana kita tahu umumnya
Mengumpat itu haram dengan ijma', bahkan dosa besar, dosa mengumpat tersebut wajib bertaubat kepada Allah. Lagi pula bersangkut dengan anak Adam, wajib pergi minta maaf dengan orang yang kita mengumpat. Akan tetapi sungguh pun begitu, ada yang diistisna, ada yang dikecualikan, iaitulah 6 perkara ini. 6 konteks ini, ijma' ulama' juga mengatakan tidak haram mengumpat dan tidak berdosa. Dibenarkan pada syarak. Adamul imtina. Maknanya dibenarkan. Tidak ditegah pada syarak. Maka 6 tempat ini terkadangnya wajib kita mengumpat. Terkadangnya sunat kita mengumpat. Mana 6 tempat tersebut? Yang pertama, orang yang mengadu kepada raja. Orang yang merepot kepada pemerintah. Ataupun kepada pihak berkuasa. Orang ni dia mengadu kepada pihak berkuasa. Ataupun pemerintah. Kalau kita kata polis, polis lah. Lalu orang tu mengadu, report kepada polis pihak berkenaan, pihak yang berkuasa. Apa dia report? Berkata ia orang yang mengadu. Ini rupa report. Nak buat gambaran kepada kita, seseorang itu dia mengadu kepada yang berkenaan. Berkata ia orang yang mengadu tu si Yanu. Nah, contoh. Si Yanu ni, Zaid ni dia kata, si Zaid itu menzalim ia si Zaid, si Yanu tu akan daku. Nah, ini contoh report. Lalu tu apabila seseorang itu mereport kepada yang berkenaan, polis ke misalnya, orang ni buat khianat pada aku, orang ni curi barang aku misalnya. Lalu tu, dan menyebut ia orang yang mengadu akan kejahatan seseorang yang menzalimkan akan dia tadi. Lalu tu dia sebut si Zaid mencuri duit aku. Dia sebut si Zaid ambil tanah aku, sedangkan ini tanah aku. Tanah pusaka daripada nenek moyang kami, tapi dia ambil, dia curi dan sebagainya. Ini orang panggil orang yang menzalimi terhadap diri kita. Maka tak kala orang tersebut menzalimi diri kita, mengkhianati diri kita, buat jahat kepada diri kita, maka ketika ini dibenarkan untuk kita mengumpat. Mengumpatlah tu. Kita bagi tahu kepada pihak berkuasa, polis misalnya, sianu ni buat jahat pada kita. Nah, itu panggil mengumpat. Tapi adakah ini dilarang pada agama kita? Tidak. Tidak dilarang di dalam agama kita walau namanya mengumpat. Maka ini dibenarkan pada syarak. Itu yang pertama. Maka kita kiaslah pada situasi-situasi yang lain, yang maknanya yang pertama seseorang itu telah menzalimi diri kita, maka kita dibenarkan untuk menceritakan kejahatan yang telah dia melakukan, kejahatan kepada kita ataupun kezaliman terhadap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Ini yang kedua. Yang mana dikatakan tadi, 6 tempat, 6 situasi dibenarkan untuk kita mengumpat. Maka yang keduanya ialah orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Orang yang minta tolong untuk mencegah maksiat. Maksiat maknanya bukan berlaku pada diri dia, tapi dia minta tolong kepada seseorang, yang mana seseorang ini yang dia minta tolong agar dapat mencegah kemaksiatan tersebut. Maka harus bagi orang yang minta tolong pada nak menghilangkan maksiat tersebut, bahawa berkata ia seseorang, sianu tu. Ini rupa masalah. Sianu itu mengerjakan maksiat. Seseorang itu ada buat maksiat. Apa maksiat tersebut? Contohnya, kalaulah hidup berjiran, dia tengok orang yang bujang, lelaki yang bujang,
ataupun perempuan yang bujang. Lalu tu lelaki yang bujang, perempuan masuk dalam rumahnya. Ataupun perempuan yang bujang, lelaki masuk dalam rumahnya. Ataupun seorang anak gadis, maknanya buat maksiat umpamanya, bergendong, membonceng dengan lelaki yang lain, dia report kepada ibu bapa dia. Walhal benda itu mengumpat namanya. Kita menyebutkan maknanya kejahatan dia. Akan tetapi yang ni dibenarkan pada syarak. Maka kita minta tolong untuk seseorang menghilangkan, mencegah maksiat tersebut. Maka harus untuk kita berkata, contohnya si Anu mengerjakan maksiat. Si Zaid, dia contohnya berjudi. Dia kaki mabuk umpamanya. Lalu tu, tolong olehmu akan daku. Kita kata pada sesiapa ikutlah. Orang yang segan, yang dapat mencegah kemaksiatan tersebut. Contohnya orang tadi mabuk misalnya. Orang tersebut kaki dadah misalnya. Jadi kita nak pergi sendiri, kita tak boleh. Dia tak malu dengan kita. Ataupun kita tidak ada kuasa. Lalu tu kita minta tolong orang yang mampu untuk mencegah kemaksiatan tersebut. Sama ada polis ataupun yang lain. Adapun yang pertama tadi, kezaliman terjadi di diri kita. Kezaliman tersebut berlaku pada diri kita. Maka kita report. Adapun yang kedua, bukan berlaku pada diri kita, pada orang lain. Tapi kita yang report. Kerana apa? Kerana masuk dalam kata mencegah perkara-perkara yang mungkar. Mencegah perkara-perkara yang maksiat. Kerana ar-redha bimaksiati maksiatun. Redha dengan perkara maksiat, maka maksiat diri kita. Maka kita melakukan kederhakaan kepada Allah. Maka pada kita pada situasi tersebut harus untuk kita maknanya menceritakan apa yang berlaku, kejahatan yang berlaku, yang kita nak minta tolong supaya orang tadi mencegah perkara tersebut. Si Anu mengerjakan maksiat. Tolong olehmu akan daku pada menghilangkan maksiat. Dan menyebut ia seseorang tadi akan nama maksiat. Lalu tu menyebutlah dia akan perbuatan yang dilakukan orang tersebut yang menyalahi daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang minta fatwa. Yakni orang yang minta satu-satu hukum, satu-satu permasalahan supaya kita ungkap. Dia nak tanya soalan kepada kita. Dia nak tanya hukum kepada kita. Lalu tu apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, maka dia nak tanya hukum dan dia berhajat untuk menyebutkan pertanyaan apabila dia tanya satu-satu hukum tadi. Contoh macam mana? Seperti berkata oleh isteri. Contohnya seperti berkata oleh isteri, suami aku orang yang kikir, orang yang kedekut, orang yang tahi hidung masing kita panggil. Orang yang kikir, orang yang kedekut, kloret. Jadi suami aku ni, dia kikir, dia kedekut. Tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya, harta suami, setengah yang memada bagiku. Ini rupa soalan ataupun nak tanya hukum. Maka ketika itu dibenarkan untuk kita bagi tahu satu-satu. Untuk kita bagi tahu siapa. Untuk kita tahu kejahatan yang dilakukan tersebut. Kerana kita nak tahu hukum. Maka dibenarkan untuk kita mengumpat. Sebagaimana contoh tadi suami isteri. Kalau kira-kira mengumpat pada suami ataupun isteri, mengumpat pada suami mengumpat pada isteri, merupakan satu kesalahan yang besar. Kerana mengumpat perkara di dalam rumah tangga. Akan tetapi ini bersabit berkait dengan persoalan hukum.
maka ketika itu kita dibenarkan. Ketika itu kita dibolehkan untuk kita mengumpat mahupun kepada suami kita sendiri ataupun isteri kita sendiri dalam hal untuk kita menanyakan sesuatu hukum supaya kita dapat tahu hukum tersebut. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada satu kali Hindun, mertua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahikhun la yu'tini min nafaqati ma yakfini baniya illa ma akhaztu min malihi bighairi ilmi." Kata Hindun, sesungguhnya Abu Sufyan ini, sebut dengan nama Abu Sufyan, dia ialah seorang laki-laki yang kedeku. Seorang laki-laki yang kikir, yang kupi. Lalu tu, tiadalah dia memberi kepada aku akan nafkah yang mencukupi, beri nafkah tapi tak cukup kepada aku, kepada anak-anak aku, melainkan aku terpaksa ambil sedikit daripada hartanya tanpa pengetahuannya. Lalu tanyanya Hindun, "Fahal alayya fi dhalika min junahin?" Adakah itu perkara yang salah? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuzi min malihi bil ma'ruf." Ambil olehmu akan hartanya dengan baik. Ma yakfiki wa yakfi bainaka. Baik, ambillah dengan cara yang baik, tidak melampaui, yang mana memada bagi kamu dan anak kamu. Ambillah, kata Rasulullah. Maka ini untuk tanya hukum. Berdasarkan daripada hadis inilah, maknanya dalam situasi yang ketiga, dalam hal untuk kita menanyakan satu-satu permasalahan, untuk kita rungkai permasalahan tersebut, dibenarkan untuk kita menjelaskan apa yang berlaku, dibenarkan untuk kita mengumpat pada ketika itu. Kalau tidak, tidak akan terungkai masalah yang dihadapi kepada kita. Maka kita kiaslah dengan masalah-masalah yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang menakutkan, yakni seseorang yang menakutkan akan orang Islam. Dia menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Ini dikatakan dengan tahzirul muslimin minasyarri. Kita nak mentahzirkan, kita nak menakutkan, nak buat satu penjagaan kepada orang Islam terhadap kejahatan yang berlaku di seseorang. Maka ketika itu kita dibenarkan untuk mengumpat. Contoh macam mana? Seperti berkata ia seseorang akan perempuan. Seperti berkata ia seseorang perempuan itu jahat kelakuannya, kelakuan perempuan itu, perangai perempuan itu. Si Zainab ni umpamanya jahat tu, kita sebut nama dan kita sebut kejahatan yang berlaku pada diri seseorang. Maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan itu, dan menyebut ia seseorang akan nama kejahatan itu, kejahatan yang berlaku pada perempuan tadi. Maka yang ketiga, iaitulah kita nak menakutkan orang, kita nak mentahzir, kita nak buat penjagaan kepada saudara kita yang Islam. Yang mana supaya dia tersebut dapat berjaga-jaga. Umpamanya dalam konteks permasalahan nak memilih pasangan hidup umpamanya. Maka jangan tersalah kita pilih dalam mencari pasangan hidup. Maka ketika ini seseorang tu melamar umpamanya. Dia melamar, dia merisik seseorang perempuan, kawan kita ni. Lalu tu takdirnya, contohnya kita tahulah perangai perempuan tersebut. Maka ini dalam soal memilih jodoh,
Lalu tu kita bagi tahu kepada lelaki tadi, mu nak pada dia tu mu tahu ke? Si perempuan ni dia ni jahat tapi. Dia ni misalnya apa? Jenis tak semayang tu. Mu nak kau pada dia? Tu kita bagi tahu. Sedangkan itu namanya mengumpat. Tapi pada situasi ini dibenarkan pada syarak. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, yang mana pada satu kali ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah, aku bertemu dengan Rasulullah. Faqultu, maka aku tanya Rasulullah, inna Abal Jahmi wa Muawiyata khatabani. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abal Jahmi dan juga Muawiyah telah melamar akan daku. Ini seorang perempuan. Ada dua orang laki-laki, Muawiyah dan juga Abul Jahmi. Dia telah merisik aku, melamar aku untuk dijadikan isteri. Lalu tu Fatimah binti Qais tanya pada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, amma Muawiyah tu, sesungguhnya Muawiyah, adapun Muawiyah, fasu'lukun la mala lahu. Dianya orang yang tidak berharta. Dia tu orang fakir, tidak mempunyai harta dia tu. Fakir dia tu. Tu. Lalu tu wa amma Abul Jahmi. Begitu juga Abul Jahmi, fala yadha'ul asa an atiqih. Abul Jahmi ini sesungguhnya, adapun Abul Jahmi tidak pernah meletak akan tongkat daripada bahunya. Kata ulama, maksudnya iaitulah kaki pukul perempuan. Pukul bini. Itu Abul Jahmi. Maka ini juga dikatakan mengumpat. Akan tetapi dalam soal untuk memilih pasangan hidup, perlu kita tidak tersalah, maka dibenarkan pada syarak. Maknanya kita beritahu kepada seseorang yang ingin memilih pasangan hidup, sama ada lelaki atau perempuan, terhadap apa yang berlaku ataupun kejahatan yang ada dilakukan oleh sang lelaki ataupun sang perempuan. Supaya kita tidak tersalah pilih pasangan hidup tadi. Yang kedua, begitu jugalah jangan tersalah pilih dalam kita mencari ataupun dalam konteks untuk menjaga kepentingan ummah. Umpamanya dalam bab memilih pemimpin, yang kita tahu dia ni kita nak lantik menjadi pemimpin kita ni orang yang tidak baik, maka dibenarkan untuk kita memberitahu perkara tersebut. Begitu juga dalam konteks surau ataupun masjid, yang kita tahu nak lantik dia ni umpamanya bendahari. Dia ni orang yang tidak amanah. Kalau dia jadi bendahari, tentu dia akan ambil duit kita ni, duit masjid ni, rembak duit masjid ni, kerana dia orang yang tidak amanah. Maka ketika itu dibenarkan pada agama kita, pada syarak, untuk kita memberitahu satu persatu kesalahan ataupun orang ni tak layak dengan kejahatan-kejahatan yang ada pada diri seseorang tadi. Begitu juga dalam bab kita nak memilih kawan. Kita tengok orang tu berkawan, yang kita tahu dia ni kaki dada, orang yang tidak baik, orang yang tak sembahyang, orang yang jadi payah bayar hutang umpamanya, dibenarkanlah untuk kita bagi tahu, nak berkawan dengan dia tu kaki dada tu, hati-hati. Dibenarkan. Si anu tu kaki dada tu. Si anu tu dia ada nak minta duit dengan kamu tadi. Dia tu maknanya jenis payah bayar hutang. Dibenarkan untuk kita mengumpat. Ataupun dalam bab kita nak mencari ilmu pun sama. Ataupun dalam bab nak mencari guru pun sama. Yang mana kita tahu orang ni baru-baru belajar umpamanya. Jadi pergi berguru dengan guru yang salah. Guru yang sesat. Guru yang bid'ah. Misalnya dalam bab akidah. Maka ketika itu dibolehkan untuk kita beritahu keburukan, kejahatan, kesalahan si guru itu terhadap penyampaian ilmunya. Dibenarkan pada agama kita. Walaupun dinamakan mengumpat, akan tetapi hal ini dibenarkan pada syarak. Itu yang keempat. Yang kelima, bahawa ada seseorang itu masyhur, ia seseorang dengan nama, dengan gelaran yang ada padanya, pada nama gelaran tersebut ada padanya kecelaan ataupun keburukan. Contoh seperti Al-A'raj
artinya capek. Al-a'raj, tu kalau kira bahasa Arab tu sedap lah. Tapi dalam bahasa Melayu maknanya capek, tempang, kecoh. Jadi yang keenam, seseorang ini memang dia tu terkenal dah dengan nama gelaran yang bukan nama itu diberi oleh ibu bapanya, akan tetapi digelar dalam kampung tersebut, masyhur dah, terkenal dah. Dia ni dipanggil dengan tempang. Kalau kata Abdullah, Abdullah tempang. Abdullah mana? Abdullah kecoh. Abdullah mana? Abdullah buta. Abdullah mana? Abdullah hidung kepek. Abdullah mana? Abdullah hitam. Abdullah mana? Abdullah kuring. Umpamanya. Ikutlah. Maka perkataan-perkataan gelaran tersebut ialah perkataan yang kalau orang tu dengar, marah, dinamakan mengumpah. Akan tetapi oleh kerana dalam situasi ini, kalau kita tak sebut begitu, orang tak kenal. Orang tak kenal orang tersebut. Maka masyhur dah orang panggil macam kita buat gelaran, kita panggil dengan gelaran yang masyhur tersebut, orang tahu, oh dia. Ketika itu dibenarkan pada syarak. Tidak menjadi satu kesalahan, tak dinamakan mengumpat yang haram, yang berdosa besar pada ketika itu. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, bahawa ada ia seseorang menzahirkan akan kejahatannya, kejahatan seseorang. Seseorang yang menzahirkan akan maksiat diri dia. Dia buat maksiat, dia menzahirkan maksiat tersebut. Maka harus ketika itu disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Yang itu dibenarkan. Maknanya orang ni, dia telah membuka keaiban dia. Dia telah membuka keaiban diri dia sendiri dengan melakukan maksiat yang orang tahu secara umum. Dia ni jenis tak semayang. Dia ni kaki judi. Dia ni kaki minum arak. Kaki perempuan. Maka ketika itu kita bagi tahu, dia tu kaki mabuk. Dia tu kaki judi. Dia tu kaki, kaki maksiat yang buat dahaka pada Allah dengan kemaksiatan. Maka ketika itu dibenarkan pada syarak untuk kita memberitahunya. Kerana apa? Kerana dia telah menghilangkan harga dirinya dengan mempamerkan maksiat tersebut. Maka ketika itu kita dibenarkan untuk mengumpat padanya. Mengumpat dengan makna kita sebut kejahatan yang dilakukan pada diri seseorang tersebut. Itulah 6 situasi, 6 tempat yang mana kita maklum mengumpat itu ialah haram, melainkan 6 tempat tersebut tidak menjadi satu kesalahan di dalam agama kita. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.